Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan kepada kita pada hari ini menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Moga-moga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita dapat selalu rafakkan, panjatkan syukur kita kepada Allah, iaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya. Moga hidup kita diberkatinya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini tazkirah pada hari ini, mari beringat pada hari ini. Saya nak kongsikan masih lagi sambung daripada sesi yang lalu, iaitu saya membaca berpandukan daripada kitab Syekh An-Nawawi Al-Bintani yang bertajuk Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah. Seperti mana tajuk yang tuan-tuan puan-puan semua telah lihat, iaitu antara dosa besar dan dosa kecil. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Menukilkan Syekh An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Yang bermaksud tidak dikira dosa kecil itu apabila ianya berterusan terus menerus, dan juga tidak dikira dosa besar itu apabila berserta dengan istighfar. Maknanya apa? Maknanya daripada perkataan ini harus kita faham dengan baik-baik, dengan sebaiknya. Sebab apa? Sekarang ada orang salah faham, orang boleh salah faham, iaitu tidak dikira dosa kecil apabila terus-menerus melakukannya. Maksudnya, kita jangan salah faham bahawasanya oleh kerana dosa kecil kita boleh berterusan melakukan dia. Itu yang pertama. Satu lagi, tidak dikira dosa besar apabila berserta dengan istighfar. Maksudnya, kita boleh buat dosa-dosa besar. Buatlah. Dosa apa-apa ke, bunuh ke, berzina ke dan sebagainya. Betul-betul istighfar. Settle. Jangan tersalah faham. Maka saya beritahu, kita perlu fahami dengan sebaik mungkin apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini. Pertama sekali kita kena lihat apakah makna dosa besar. Sebelum ini saya telah kongsikan kepada semua, iaitu tentang secara umumnya takrif dosa. Dosa besar pula, di sana ada definisi daripada para alim ulama tentang menerangkan apakah yang dimaksudkan oleh dosa-dosa besar. Antaranya yang boleh saya nukilkan ialah kata-kata daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau menukilkan definisi daripada Imam Al-Qurtubi, iaitu kata Al-Imam Al-Qurtubi, setiap dosa besar itu ialah setiap perkara yang diitlakkan padanya dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, dan juga ijma' para ulama' bahawa ia adalah dosa besar. Dijanjikan pula dengan hukuman yang berat dan juga hukuman had atau sangat diingkari ke atasnya, maka ia adalah dosa besar. Maksudnya, apabila Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun ijma' para ulama mengatakan dosa ini dosa besar, di follow up lagi, disusuli, maksud di follow up lagi dengan ada hukuman yang sangat berat, ataupun ada hukuman had. Hukuman had ini hukuman seperti satu perbuatan itu apabila dilakukan kena rotan 100 kali sebagai contoh, kena rotan 80 kali, ataupun potong tangan, ataupun kena macam-macam lagi lah yang disebutkan tentang dia punya hukuman tersebut secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Atau perkara itu sangat-sangat diberi ancaman yang keras sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis tentang satu perkara, bagi itu adalah dosa besar. Itu yang pertama. Jadi apabila kita mengatakan demikian, selain daripada itu adalah dikira dosa-dosa kecil.
Maka perlu kita faham juga daripada apa yang saya sebutkan tadi, takrif tadi dengan kata-kata la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dikira dosa kecil apabila terus-menerus dilakukan, dan tidak dikira dosa besar apabila ianya ada istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa keadaan yang menyebabkan dosa kita boleh jadi besar, walaupun pada umumnya dosa itu dianggap dosa kecil. Tapi ada beberapa keadaan yang mana dosa kita boleh menjadi besar. Pertama sekali, apabila kita terus-menerus melakukan dosa tersebut, kesalahan tersebut, seperti mana kata-kata tadi, dan ianya sebenarnya dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Maksudnya apa pada jemaah sekalian, dalam ayat ini dia menerangkan tentang sifat orang yang beriman, atau sifat orang yang bertakwa. Sifat yang bertakwa itu apabila dia melakukan, secara ringkasnya, apabila dia melakukan kesilapan, dia cepat-cepat ingin Allah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perkara tersebut, dengan istighfar tersebut, Allah akan ampunkan dosanya. Wa lam yusirru, dalam ayat tersebut disebut wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan tersebut, tidak meneruskan perbuatan kesalahan tersebut. Jadi apabila perbuatan itu berterusan, bila menjadi besar, ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah meremehkan dosa. Dosa kecil, apabila meremehkan, boleh menjadi dosa besar. Kenapa? Ia sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Nabi mensifatkan orang yang beriman itu apabila dia melihat dosa yang dilakukan seumpama gunung yang besar nak hempap dia. Manakala orang yang fajir itu, orang yang pendosa itu, apabila melakukan kesilapan seumpama lalat yang menghinggap di hidungnya, tak rasa apa-apa sangat. Dia tak rasa dosa, tapi go je lah. Maksudnya sifat orang beriman itu, dia rasa berat terhadap dosa dia, rasa risau. Gunung tu kalau nak hempap pada seorang, kenapa Nabi umpamakan gunung, tak yang lain? Contohnya laut ke, seumpama dia seorang itu termasuk dalam lautan, di sana ada chance, peluang untuk dia hidup, mungkin pandai berenang, kan? Tetapi gunung itu apabila nak runtuh, gunung tu berat, pasir, kemudian ada batu-batu. Kalau hempap seorang, peluang hidup tu sangat-sangat tipis. Jadi orang yang beriman itu, dia tidak meremehkan dosa. Bahkan dosa kesilapan yang dilakukan rasa sangat berat. Jadi apabila seorang itu meremehkan dosa pula, maka dosa yang kecil itu boleh menjadi besar. Yang ketiga, terang-terangan buat dosa. Jadi dosa yang kecil itu macam sebenarnya tak ada apa-apa, tapi terang-terang lakukan dosa boleh menjadi dosa besar. Ia merujuk dalam hadis Nabi SAW, baginda ada beritahu bahawa di akhirat nanti setiap manusia umat aku kata akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang menjaharkan, orang mujahir daripada perkataan jahar, orang yang terang-terang buat dosa, dia declare dosa dia. Kadang orang rasa declare tu macam dosa tu macam benda yang besar lah, benda besar. Tapi yang kita anggap remeh itu sebenarnya boleh jadi besar bila kita declare, kita isytiharkan, kita buka aib sendiri masalahnya. Jadi dosa kecil itu boleh jadi besar. Yang keempat, yang melakukannya adalah seorang pemuka yang diikuti. Yang melakukannya seorang pemuka yang diikuti, seorang ada pengaruh. Sekarang ni istilahnya banyak istilah, kalau media sosial sebagai apa? Public figure. Jadi public figure ni sebenarnya
dia berat tanggungjawab dia. Sebab apa? Dia perbuatan dia orang akan ikut. Kalau baik-baik, kalau buruk, tu lah kesan dia. Kadang seorang tu rasa bangga, dia dah famous sikit, rasa dia dah tukar. Daripada add friend, jadi follow. Pasal dia dah declare diri dia public figure. Tak kisahlah segi ni. Tapi kena hati-hati dia perbuatan dia. Sebab apa? Itulah. Setiap perbuatan dia boleh jadi contoh. Sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi, kalau dia buat tak baik, kesan dia, dosa kecil tu boleh jadi besar. Sebab apa? Pengaruh orang yang ikutinya. Yang seterusnya, nombor 5. Dosa kecil boleh jadi dosa besar apabila kita lakukan di tempat-tempat yang mulia. Contohnya di Haramain, tanah haram, Makkah dan Madinah. Sekarang macam mana? Makkah Madinah jauhan. Sekarang tempat-tempat yang mulia ni dekat dengan kita di mana? Di masjid. Di masjid adalah tempat yang mulia. Jadi apabila kita berada di masjid, kenalah jaga adab-adab. Jangan, terutama sampah-sampah yang daripada yang kita tak sengaja ataupun kita sengaja nak buang sampah dalam masjid. Waliyahzubillah. Jadi kita kena hati-hati. Jaga masjid, kalau pokoknya jaga bila datang masjid, tempat yang mulia itu, kita ataupun tempat-tempat majlis ta'lim, majlis ilmu, jagalah adab-adab kerana di sana ada malaikat bersama kita, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita rasa buang sampah sikit je, tak ada apa. Itu kalau berterusan ataupun kita buat itu di tempat yang mulia boleh jadi dosa besar. Seterusnya, yang keenam, dosa kecil menjadi dosa besar apabila kita lakukan dia, kita melakukan di hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia. Hari-hari mulia kadang-kadang kita fikir hari raya je. Pasal lagu banyak sebut satu hari tentang kemuliaan hari raya kan. Itu memang kelebihan sendiri hari raya itu. Tapi sebenarnya bulan Ramadan, bulan Ramadan pula antara sangat-sangat dititik beratkan untuk melakukan kebaikan adalah 10 hari yang terakhir. Disusuli pula 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, 10 hari pertama daripada 1 sampai 10. Kemudian ekstra lagi hari Tashrik 13. Kemudian 10 hari yang pertama daripada bulan Al-Muharram, tu hari-hari mulia. Kemudian disusuli lagi dengan bulan Ramadan, bulan Al-Haram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini semua hari-hari mulia, bulan-bulan mulia. Itu juga hari Jumaat pun hari mulia. Jadi kita hati-hati perbuatan kita. Jangan kita rasa benda ni kecil pun, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa kot, istighfarlah nanti Allah berdosa. Jangan kita terpedaya dengan nafsu kita, diri kita. Hati-hati. Jangan orang yang melakukan kesalahan pada hari-hari mulia ini boleh jadi besar. Sebab apa? Hari-hari ini kalau kita melakukan kebaikan, amal akan bertambah kali ganda. Kalau kebaikan, kalau keburukan, begitulah para alim ulama kata. Berat dia punya hukuman dia. Maka kata para alim ulama sebagai penutup, sebagai seorang Muslim itu, kita berkewajipan. Sebagai seorang Muslim, kita berkewajipan, kita terhadap dosa ada 3 perkara. Apa? Pertama sekali kita belajar. Belajar tentang apa itu dosa. Dosa itu bukan sekadar minum arak, kemudian bunuh orang, kemudian gantung diri sendiri, bunuh diri sendiri. Itu saja. Lain-lain tak banyak lagi sebenarnya. Banyak. Maka kita perlu belajar lagi tentang dosa. Jadi kita tahu apakah larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita supaya kita boleh jauhi. Kemudian kita kena rasa benci. Benci terhadap dosa. Dah tahu, kemudian rasa benci. Bukan dah tahu mungkin buat, tapi terus benci. Dan kemudian usahakanlah perkara-perkara tersebut, walaupun dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, usahakanlah ataupun kita ada komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian pada saya pada hari ini sama-sama kita dapat muhasabah diri kita untuk sama-sama beringat, kita amalkan apa larangan Allah, apa perintah Allah kita amalkan, apa larangan Allah kita jauhkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita sampaikanlah perkara ini kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.